Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insya-Allah untuk video kali ini kita akan bersama-sama melaksanakan tugasan dalam buku aktiviti pendidikan Islam tahun 2 yang warna kuning itu seperti biasa. Buka pada muka surat 121. Okey. Tajuknya dalam bidang adab unit 2 yang bertajuk Indahnya Persahabatan. Okey, kita lihat pada nombor 1, arahannya ialah lengkapkan. Lengkapkan ayat lah. Okey, di bawah ini ada beberapa ayat dan kita kena lengkapkan ayat itu menjadi ayat yang sempurna. Okey, baiklah. Lihat pada di atas ini ialah antara jawapan yang kita boleh letakkan di ruang yang disediakan ini. Ada ruang kosong ini dan kita perlu ambil setiap jawapan ini dan letakkan pada ruang kosong ini sehingga ayat ini menjadi ayat yang sempurna. Okey, saya bacakan yang pertama. Okey, lihat pada yang ini. Yang pertama ini perkataannya ialah susah. Yang kedua bawah ini disukai. Dan yang ketiga atas ini dikenal rapat. Dan yang terakhir yang di bawah ini bersama-sama. Okey, baiklah kita lihat, kita dengar. Akan saya bacakan ayat ini. Ini dialog antara beberapa orang murid. Ada dua orang murid. Okey, murid yang pertama. Apa yang dia cakapkan? Din, tahukah kamu maksud sahabat? Kemudian Din pun jawab, oh, mudah sahaja. Apa yang saya belajar, sahabat bermaksud orang yang, ni jawapan dia dah bagi. Orang yang dikenal rapat. Dan apa jawapan dia? Mereka sentiasa, okey, apa jawapan dia? Kita ketika, apa jawapannya? Dan senang. Jadi ada ruang kosong ni. Jadi kita kena isi perkataan yang sepatutnya diisi. Jawapannya ada di atas ini. Kalau dikenal rapat ini sudah ada. Dalam buku ini sudah diambil perkataan dikenal rapat ini dan masukkan pada ruang kosong. Jadi kamu semua kena isi pada tempat kosong ini. Ada lagi 3 perkataan yang kamu kena isi. Okey, sama ada susah, disukai, bersama-sama. Kamu isi yang mana? Okey, kena tahu. Okey, baiklah. Yang bawah ini dialog saya sambung. Kata-kata kawannya itu, terima kasih Din, saya mahu menjadi sahabat kamu. Terima kasih. Terima kasih Basri, saya juga begitu. Okey, jadi kamu semua kena isi tempat kosong ini ya. Okey, jawapan ambil pada yang di atas ini. Okey, baiklah kita lihat pula pada muka surat 122. 122. Arahannya isi tempat kosong. Isi tempat kosong sama juga. Okey, ini adalah jawapan-jawapannya. Akan saya bacakan satu persatu dengan baik-baik. Okey, yang pertama ini diri sendiri. Yang kedua, mengasihi. Yang ketiga, ini adalah perkataan Arab ataupun ianya hadis. Salah satu daripada kalimah dalam hadis. Yu'minu. Okey. Li nafsihi. Li akhihi. Sempurna. Okey, lagi sekali saya ulang. Diri sendiri, mengasihi, yu'minu, li nafsihi, li akhihi, sempurna. Okey. Okey, baiklah. Untuk yang bawah ini ialah ini adalah hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu kena isikan pada ruang kosong yang disediakan. Kena isi tempat kosong itu. Contoh dalam buku ini dia ada bagi jawapan siap dah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu. Pasal dah ada jawapan perkataan yu'minu ini. Jadi dalam buku ini dia sudah letakkan yu'minu. Okey. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Apa jawapannya? Kamu kena isi. Ma yuhibbu. Apa jawapan dia? Kamu kena isi. Sama ada li nafsihi, dekat mana kamu letak? Li akhihi. Mana yang kamu kena
letak. Okey, kamu boleh rujuk pada buku teks. Nanti Ustaz akan tunjukkan. Okey, yang di bawah itu ialah maksud hadis ini. Okey. Maksudnya sabda Nabi SAW tidak, apa jawapannya? Iman seseorang daripada kamu sehingga dia, apa jawapannya? Saudaranya seperti dia mengasihi, apa jawapannya? Macam mana kamu nak tengok? Okey, kamu boleh rujuk pada buku teks. Okey, mari kita rujuk buku teks sama-sama. Okey, baiklah. Kita lihat pada buku teks. Muka surat 123. Muka surat 123. Okey, baik Ustaz besarkan. Okey, muka surat 123. Ini hadis ya. Hadis yang tadi Ustaz bacakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Maksudnya, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga kamu kasihi saudara yang lain seperti diri sendiri. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kamu sempurnakan hadis yang tadi itu, rujuk pada muka surat 123. Kamu tengok baik-baik, teliti dengan betul mana satu perkataan yang perlu kamu letakkan pada tempat kosong yang disediakan itu. Okey, baiklah, kita kembali semula pada buku aktiviti pendidikan Islam. Okey, baiklah, kita lihat pula pada muka surat 123. Okey, arahannya ialah lorekkan jawapan yang betul. Okey, lorekkan di sini ya, ni satu dia dah bagi ada bagi satu contoh dekat kamu. Okey, Ustaz bacakan contoh yang dia berikan. Sahabat ialah kawan, teman dan taulan kita. Okey. Jawapan dia dah bagi taulan. Jadi kalau jawapan dia taulan, kamu lorekkan taulan. Kalau jawapan dia lawan, kamu lorekkan lawan. Jawapan dia ada di sebelah ayat ini. Okey, Ustaz akan bacakan satu-satu. Kemudian nanti kamu buat. Baik, nombor 1. Sahabat sentiasa apa? Kawannya yang dalam kesusahan. Jawapannya ada di sebelah ini. Yang pertama, membiarkan. Yang kedua, membantu. Okey, kita lihat pula soalan. Ayat pada nombor 2. Kita perlu memanggil sahabat dengan panggilan yang apa tempat kosongnya. Okey, jawapannya yang pertama ini baik. Yang kedua, buruk. Okey, kamu cari jawapan sendiri. Nombor 3, berikan nasihat dengan apa jawapannya? Yang pertama, kasar ataupun berhikmah. Okey, kalau kamu rasa mana-mana jawapan itu, lorekkan salah satu. Jangan lorekkan dua-dua sekali. Satu sahaja. Baik, yang keempat, elakkan daripada apa jawapannya dengan sahabat. Nombor 1, bergaduh ataupun berbaik. Okey, nombor 5, sentiasalah apa jawapannya? Kesejahteraan sahabat. Nombor 1, mendoakan. Nombor 2, melupakan. Okey, baiklah, nanti kamu buat. Okey, baiklah, kita lihat pula pada muka surat 124. Okey, arahannya bincangkan. Okey, bincangkan. Baiklah, mari kita baca. Ustaz akan bacalah. Okey, petikan ini. Yusuf mengajak Din bermain bola. Dia memanggil Din dengan sopan. Basikal Din rosak, lalu Yusuf menumpangkan Din dengan basikalnya. Dalam perjalanan tayar basikal, Yusuf pancit. Mereka berjalan ke kedai basikal bersama-sama. Wang Yusuf tidak mencukupi. Din membantu membayar upah membaiki basikal
itu. Okey, itu petikannya. Dan bawahnya ini adalah soalannya. Tandakan right pada adab-adab bersahabat. Contoh, panggilan yang sopan. Kamu raihkan. Nombor 1, bergaduh. Adab-adab bersahabat tak? Kalau bukan adab bersahabat, kamu biarkan. Kalau adab bersahabat, kamu raih. Okey. Nombor 2, menolong semasa kesusahan. Adab bersahabat ataupun tidak? Kamu fikir ya. Nombor 3, bekerja sama. Adab bersahabat ataupun tidak? Baik, nombor 4, bermasam muka. Adab bersahabat ataupun tidak? Okey, lagi sekali Ustaz ulang. Jika kamu rasa itu adalah adab bersahabat, kamu raih. Jika kamu tidak merasakan itu bukan adab bersahabat, kamu kosongkan. Okey. Baiklah, kita lihat pula pada muka surat 125. Okey. 125 ini adalah berkaitan dengan seolah macam ikrar lah. Okey, ikrar. Fikir dan isikan. Ini aku janji sahabat yang baik, saya nama kamu dengan ini berjanji akan melaksanakan adab-adab berikut. Okey, tak apa. Yang ini kamu boleh tinggalkan, tak ada masalah. Muka surat 125 kamu boleh tinggalkan. Baik, kita lihat pada muka surat 126. Arahannya ialah senaraikan adab-adab bersahabat. Okey, contoh dia ada bagi satu, bertolongan. Bertolong-tolongan. Ini contoh yang dia berikan. Jadi kamu kena cari adab-adab bersahabat yang lain. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Jawapannya ada di buku teks. Okey, mari kita rujuk buku teks sama-sama. Okey, baiklah. Kamu boleh buka buku teks pada muka surat muka surat 122 dan juga muka surat 123. Okey, berkaitan dengan adab-adab bersahabat. Okey, kita lihat pada petikan ini yang mana yang warna tulisannya warna hitam, warna hitam tebal macam ini. Itu adalah adab-adab bersahabat. Okey, Ustaz bacakan. Yang pertama ini bantu membantu. Yang kedua, nasihat menasihati. Yang ketiga, tidak pernah memanggil sesama mereka dengan panggilan yang buruk. Dan yang bawah pula, membantu. Macam tadi, macam membawanya pulang ini adalah salah satulah pertolongan. Pertolongan sahabat. Menziarahi, mendoakan. Okey, itu antara adab-adab bersahabat. Dekat bawah ni pun ada lagi. Mereka tidak pernah bergaduh. Itu adab sahabat juga. Tidak pernah bergaduh. Okey. Dan tidak pernah mengejek. Ni mengejek. Jangan mengejek pula. Maksudnya tidak pernah mengejek. Dan tidak pernah memanggil panggilan yang buruk. Maksudnya panggil dengan panggilan yang baik. Okey. Yang terakhir ialah mereka menutup keaiban sesama mereka. Keaiban ni maksudnya apa? Keaiban ini maksudnya hal-hal keburukan kawan-kawan kita. Hal-hal keburukan kawan-kawan kita. Kalau kita tahu hal buruk dia, jangan kita buka hal buruk dia itu kepada orang lain. Kita rahsiakan, kita tutup mulut. Itu antara kita dan dia sahaja. Simpan baik-baik. Itulah maksud keaiban. Okey, kamu boleh rujuk pada muka surat 123 dan juga 122 untuk kamu melaksanakan tugasan pada muka surat dalam buku aktiviti tadi ya. Okey. Baiklah, kita kembali semula pada buku aktiviti pendidikan Islam. Okey, baiklah. Kita lihat pada muka surat yang seterusnya iaitu muka surat 127. Arahannya ialah tandakan. Okey, tandakan. Saya mengamalkan adab sahabat yang baik. Okey. Ini adalah hal kamu sendirilah. Macam mana kamu dengan kawan-kawan kamu. Okey. Okey, yang ini Ustaz rasa kamu tak perlu buat pun tak apa lagi. Nanti insya-Allah kita akan buat sama-sama. Okey. Baiklah.
Okey, itu sahaja untuk bimbingan kali ini. Jadi, Ustaz harapkan kamu melaksanakan tugasan kamu dalam buku aktiviti pendidikan Islam tahun 2. Kamu boleh rujuk buku teks yang tadi Ustaz dah berikan. Muka surat mana kamu boleh rujuk. Okey, itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.